Dalam video ini, kami akan menerangkan 247 Fahrenheit. Filem ini mengisahkan tentang 3 orang sahabat yang terkurung di dalam sauna yang semakin lama semakin meningkat lebih panas di kabin tepi tasik. Adakah mereka akhirnya akan keluar dari sauna? Mari kita ketahui dalam 247 Fahrenheit. 247 Fahrenheit bermula dengan menunjukkan Jenna yang berada di dalam kereta bersama teman lelakinya, Jamie. Kedua-duanya dalam perjalanan pulang selepas menghadiri majlis keluarga. Walaupun dia sedikit mabuk kerana terlalu banyak minum, Jamie tetap memutuskan untuk memandu kereta. Jenna kelihatan sangat gembira sepanjang perjalanan kerana dia dan teman lelakinya memutuskan untuk mendapatkannya bertunang dan berkahwin secepat mungkin. Tetapi malangnya, Jenna terpaksa menguburkan rancangan itu dengan mendalam kerana pada malam itu juga, mereka mengalami kesesakan kemalangan yang membunuh Jamie serta-merta. Kejadian itu membuatkan Jenna sangat tertekan. 3 tahun kemudian daripada kejadian tragis itu, Jenna masih belum pulih sepenuhnya daripada kejadian itu trauma dan kemurungan akibat kematian teman lelakinya. Jenna mempunyai kawan baik, Renee, yang sentiasa berada di sisinya dan membantunya menangani tragedi pada masa lalu. Renee membawa Jenna bercuti di kawasan tepi tasik yang sejuk dan cantik bersama Michael, Renee's teman lelaki, dan juga salah seorang kawan Michael bernama Ian. Mereka bercadang untuk tinggal di kabin di tepi tasik milik bapa saudara Ian. Mereka berempat kemudian menaiki bot laju untuk sampai ke destinasi. Setibanya di destinasi, mereka segera disambut oleh bapa saudara Ian, Wade, dan mesranya anjing peliharaan, Bow. Wade juga telah menyediakan minuman beralkohol untuk menyambut tetamunya. Apabila Wade menawarkan minuman itu kepada Jenna, dia dengan sopan menolak dan meminta izin untuk masuk kabin dulu. Renee menjelaskan bahawa Jenna masih trauma dengan minum selepas kemalangan maut yang membunuh teman lelaki dia. Semasa di dalam bilik sahaja, Jenna, yang kerap mengambil ubat untuk mengurangkan kemurungannya, memutuskan untuk tidak mengambil pil. Apabila semua, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Orang memasuki kabin, yang ternyata agak luas dan selesa. Wade berkata bahawa mereka boleh menggunakan semua kemudahan di dalam kabin sesuka hati dan berharap itu mereka semua akan berasa selesa semasa tinggal seolah-olah mereka berada di rumah. Renee dan Michael tidak mensia-siakan peluang untuk berbual. Tanpa segan silu mereka terus ke bilik tidur di tingkat atas. Selepas Renee dan Michael pergi, Jenna dan Ian kekok kerana mereka baru sahaja berjumpa satu sama lain. Pun begitu, Ian cuba bersopan santun dan Jenna cuba beramah mesra. Semasa makan malam, Wade memberitahu bahawa dia akan pergi ke festival tahunan dan selepas itu, dia pergi beberapa kerja untuk dilakukan di tempat lain. Justeru, katanya, kemungkinan dia tidak akan kembali ke kabin sehingga esok pagi. Wade mencadangkan agar tetamunya bergembira dan menghadiri pesta yang meriah di negara jiran bandar. Jenna dan yang lain kelihatan berminat, tetapi mereka memutuskan untuk berehat di kabin dahulu sekarang. Selepas Wade pergi, Michael dan Ian berjalan melalui kabin dan menemui bilik sauna. Kedua-dua pemuda itu segera menanggalkan pakaian luar dan meluru masuk ke dalam bilik sauna. Renee kemudian mengajak Jenna berehat di bilik sauna. Walaupun pada mulanya teragak-agak kerana berasa sedikit tidak selesa, Jenna kemudiannya mengikut cadangan kawan baiknya. Suhu di dalam bilik sauna ditetapkan kepada 187 darjah Fahrenheit. Michael dan Ian pergi dahulu ke bilik sauna sambil membawa beg. Tidak lama kemudian, Renee memasuki bilik sauna dan segera berpaut pada teman lelakinya, yang telah menjadi sedikit mabuk kerana minum banyak beg. Memandangkan Jenna tidak datang ke sauna, Ian memutuskan untuk menjemputnya. Ternyata Jenna sudah berdiri di depan pintu bilik sauna, tetapi dia masih tak pasti nak masuk atau tidak. Tetapi kerana Ian datang dan dengan sopan memintanya untuk menyertai mereka di bilik sauna, akhirnya Jenna mengalah dan masuk ke dalam bilik panas dengan 2 botol air. Selepas beberapa minit di dalam bilik sauna, suhu di dalam bilik itu semakin panas. Mereka berempat kemudian memutuskan untuk keluar dan terjun ke dalam tasik dan seolah-olah telah seronok. Kerana cuaca sejuk, mereka tidak boleh berenang lama di dalam tasik. Bergegar kesejukan, mereka kembali ke bilik sauna untuk memanaskan badan.
Sementara itu, Michael semakin mabuk kerana tidak menghentikan birnya dan kerana ganja yang Wade berikan kepadanya tadi. Michael yang kini di bawah pengaruh alkohol dan ganja, menjemput Renee untuk minum hubungan seks dengannya segera. Renee yang berasa jengkel kerana Michael sangat mabuk, segera menolak teman lelakinya permintaan dan masuk ke dalam bilik sauna, mengikut Ian dan Jenna yang telah masuk terlebih dahulu. Ditolak daripada teman wanitanya, Michael menjadi marah dan kemudian pergi. Sementara itu di sauna, Renee merungut kepada Jenna dan Ian tentang kebudak-budakan teman lelakinya tingkah laku. Ketika suhu terus meningkat, Renee akhirnya memutuskan untuk pergi, tetapi bilik sauna pintu tidak dapat dibuka. Serta-merta Jenna panik kerana rupa-rupanya dia menghidap klaustrofobia. Oleh itu, dia dari awal teragak-agak untuk memasuki bilik sauna kerana dia mempunyai ketakutan yang berlebihan. Daripada ruang tertutup, Renee cuba menenangkannya, manakala Ian cuba memecahkan pintu. Tetapi usahanya tidak berjaya. Pada mulanya mereka menganggap itu hanya gurauan Michael kerana mereka semua tahu Michael marah pada Renee, yang mereka tidak fikir lucu. Selepas semua usaha mereka menjerit meminta tolong dan memecahkan pintu dengan sia-sia, mereka bertiga daripada mereka hanya boleh menunggu Wade atau Michael datang untuk membuka pintu pada satu ketika masa. Wade sudah berkata dia akan pergi sepanjang malam dan mungkin tidak akan kembali kabin sehingga esok pagi. Sementara itu, Michael mungkin sangat mabuk dan tidak akan menyedari rakan-rakannya telah dikurung di dalam bilik sauna pada suhu yang agak panas. Renee kemudian secara tidak sengaja menjumpai pengawal suhu yang tersembunyi di dalam bilik sauna. Apabila Ian menyemaknya, ternyata pengawal suhu hanya boleh digunakan dari luar. Ian juga tidak berani bermain-main dengan pemanas kerana takut ia meletup dan melecur hidup. Bukan itu sahaja, letupan gas agak toksik dan berbahaya bagi mereka. Kemudian Ian cuba memecahkan tingkap kecil di pintu menggunakan batu di pemanas walaupun ia menyakitkan tangannya. Nasib baik usaha Ian kali ini membuahkan hasil dan sekurang-kurangnya mereka dapat sedikit udara sejuk melalui bukaan tingkap. Mereka bertiga bergilir-gilir menghirup udara segar apabila suhu meningkat lebih tinggi, dan dibuat pelbagai percubaan untuk membuka pintu yang terhalang oleh kayu, walaupun semua usaha itu gagal. Renee berniat untuk bermain-main dengan kawalan suhu, tetapi Jenna menghalangnya. Dia bimbang suhu bilik akan meningkat lebih banyak lagi. Sambil memerhatikan pencahayaan di dalam bilik sauna, terlintas di fikiran Ian untuk memotongnya elektrik itu. Jika kuasa padam, mungkin juga pemanas tidak akan berfungsi. Ian kemudian cuba menyebabkan litar pintas elektrik dengan mengutak-atik lampu yang terhasil dalam dirinya terkena renjatan elektrik sehingga terjatuh dan tidak sedarkan diri. Elektrik terputus, tetapi pemanas di bilik sauna masih berfungsi. Sementara itu, Wade dilihat bersiap sedia untuk membakar bunga api, tidak jauh dari kabinnya, ketika bau menjejaki jeritan Jenna dan rakan-rakannya, memanggil bantuan dari belakang rumah. Bau menyalak kuat, cuba memberitahu tuannya. Kerana Wade terlalu sibuk menyediakan bunga api dan mengabaikan bau, anjing itu akhirnya pergi rumah sendirian dan menyalak depan bilik sauna. Jenna dan rakan-rakannya mendengar suara bau dan menjerit meminta pertolongan lebih kuat kerana mereka berfikir Wade telah pulang. Sebaliknya, Michael yang terjaga sepenuhnya, bertemu bau di luar kabin yang terus menyalak. Michael tidak dapat mendengar jeritan rakan-rakannya meminta tolong kerana pada masa yang sama, Wade menetapkan menyalakan bunga api dengan bunyi yang meledak. Memandangkan Michael tidak boleh dipercayai, bau kembali kepada Wade dan masih menyalak untuk memberitahunya Ian dan yang lain terperangkap di dalam bilik sauna. Wade akhirnya menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena kerana tingkah laku pelik bau dan memutuskan untuk bergegas kembali ke kabin. Tetapi dalam perjalanan, Wade bertemu dengan Michael yang sedang berjalan seorang diri. Memikirkan bahawa Renee dan yang lain telah meninggalkannya, Michael memberitahu Wade bahawa rakan-rakannya telah meninggalkannya pergi ke parti tanpa dia. Kerana Wade menyangka tiada sesiapa di kabinnya, dia akhirnya menjemput Michael menghisap ganja di tepi tasik. Kembali ke sauna, keadaan menjadi lebih serius apabila mereka bertiga mula kehabisan air untuk diminum. Renee yang semakin panik cuba memusnahkan pengawal suhu dan diandaikan bahawa ia akan menurunkan suhu. Namun percubaannya dihalang oleh Jenna yang secara tidak sengaja memukul kepala Renee, menyebabkan dia tidak sedarkan diri.
Jenna mula panik, memutuskan untuk memusnahkan termostat yang meningkatkan suhu seperti yang Ian takutkan. Ian terdesak untuk nasibnya dipanggang hidup-hidup dalam sekejap, kemudian menjadi histeria dan membahayakan dirinya dalam percubaan untuk menghalang enjin steam daripada memanaskan bilik dan membunuh mereka semua. Dia berjaya memusnahkan enjin wap menyebabkan pemanas meletup dan membunuhnya serta-merta. Letupan itu nampaknya membuatkan pintu terbuka dan Jenna melangkah keluar dan cuba mendapatkannya sedikit air. Tetapi ternyata itu semua hanyalah halusinasi Jenna kerana dia kemudian menyedarinya. Dia masih terperangkap dalam sauna. Jenna memeriksa keadaan Renee yang masih hidup, walaupun tidak sedarkan diri. Jenna cuba menyelamatkan Renee dengan meletakkannya di tepi tingkap untuk mendapatkan udara segar. Manakala Ian pula sudah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Selepas itu, Jenna cuba memasang saluran gas sebelum seluruh bilik sauna dipenuhi toksik gas yang dia berjaya lakukan tepat pada masanya. Sebaliknya, Michael kembali ke kabin selepas menghabiskan masa bersama Wade. Tetapi dia tertidur di atas sofa dan tidak mengetahui kejadian ngeri yang telah berlaku kepada kawan-kawannya. Kilas balik menunjukkan Michael tanpa sedar menjatuhkan tangga kayu dan menghalang secara tidak sengaja pintu, meninggalkan Renee, Jenna dan Ian terperangkap di dalam bilik sauna sepanjang malam. Menjelang pagi, Wade akhirnya tiba di kabin dan menemui Jenna dan Renee yang sudah pun berada lemah tetapi berjaya bertahan, manakala Ian telah mati. Wade segera menghubungi paramedik untuk menyelamatkan Jenna dan Renee. Polis kemudian tiba di tempat kejadian dan menyoal siasat Wade yang tidak tahu apa-apa kerana dia semalaman tidak pulang. Manakala Michael hanya mampu menangis histeria dan rasa bersalah kerana kecuaiannya dan kecuaian telah membawa malapetaka kepada teman wanita dan rakan-rakannya. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Terima kasih.